Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bersama dengan Cikgu Fanida dalam mempelajari biologi tingkatan 5 KSSM. Baiklah, seperti yang Cikgu janjikan, Cikgu akan sambung lagi berkenaan dengan bab 1 tingkatan 5 KSSM iaitu organisasi tisu tumbuhan dan pertumbuhan bahagian 2. Bagi standard pembelajaran kita pada hari ini, iaitu 1.3.1 memerihalkan jenis tumbuhan berdasarkan kitar hidup, 1.3.2 mencerahkinkan lengkung pertumbuhan, iaitu tumbuhan semusim, tumbuhan dui musim dan tumbuhan saka. Baiklah. 1.3 lengkung pertumbuhan. Jenis tumbuhan berdasarkan kitar hidup. Tumbuhan dapat dikelaskan berdasarkan jangka hayatnya iaitu tumbuhan semusim, tumbuhan dui musim dan tumbuhan saka. Tumbuhan semusim. Tumbuhan semusim ialah tumbuhan yang mempunyai satu kitar hidup untuk semusim atau setahun. Tumbuhan ini biasanya mati selepas melengkapkan kitaran biologinya bermula daripada percambahan hingga diakhiri dengan berbunga atau penghasilan biji benih. Ini merupakan gambar foto 1.8 contoh tumbuhan semusim. Contohnya ialah pokok padi, pokok labu dan pokok tembikai. Tumbuhan dui musim. Tumbuhan dui musim merujuk kepada tumbuhan yang mengambil masa 2 tahun, iaitu dengan 2 musim pertumbuhan untuk melengkapkan kitar hidupnya. Musim pertumbuhan pertama ialah pertumbuhan tampang. Pertumbuhan tampang, iaitu pertumbuhan struktur akar, daun dan batang. Manakala musim pertumbuhan kedua ialah pembiakan. Kebanyakan tumbuhan dui musim tumbuh di kawasan beriklim sederhana. Setelah mengalami pertumbuhan tampang, proses pertumbuhan akan berhenti seketika pada musim sejuk. Dia akan berhenti seketika pada musim sejuk. Apabila memasuki musim bunga dan musim panas, pertumbuhan kedua diteruskan sebagai persediaan untuk membiak. Tumbuhan akan berbunga, menghasilkan buah serta biji benih dan akhirnya tumbuhan itu akan mati. Ini merupakan gambar-gambar foto yang menunjukkan contoh tumbuhan dui musim. Contohnya ialah lobak merah, kubis dan pokok bunga balung ayam. Seterusnya ialah tumbuhan saka. Tumbuhan saka merujuk kepada tumbuhan yang hidup lebih daripada 2 tahun. Tumbuhan ini mempunyai jangka hayat yang panjang dan bergantung kepada spesies dan keadaan. Tumbuhan saka dapat dikelaskan kepada 2 kategori, iaitu tumbuhan berkayu saka dan tumbuhan herba saka. Kebanyakan tumbuhan saka mampu berbunga dan berbuah berkali-kali sepanjang hidupnya. Tumbuhan ini mempunyai struktur yang dapat beradaptasi dengan persekitaran dan perubahan suhu. Baiklah, kita teruskan dengan lengkung pertumbuhan dalam tumbuhan. Cikgu mulakan dahulu dengan lengkung pertumbuhan tumbuhan semusim. Lengkung pertumbuhan berbentuk sigmoid. Kita lihat rajah 1.16 di mana terdapat bahagian A, bahagian B, bahagian C dan juga bahagian D. Dan bentuk pertumbuhan berbentuk sigmoid ini kalau anak-anak lihat, dia berbentuk macam S kan? Ni berbentuk macam S. S ni kita kenal sebagai sigmoid. Kita lihat dulu bahagian A. Peringkat A iaitu penurunan jisim kering. Di sini kita lihat ada penurunan di sini ya. Apa maksudnya? Makanan yang disimpan di dalam kotiledon digunakan untuk percambahan sebelum
tumbuhnya daun untuk menjalani proses fotosintesis. Kita dapati di sini bahawa pokok di bahagian A, di peringkat A ni masih belum ada daun untuk menjalankan proses fotosintesis. Jadi, dia mengambil makanan daripada di bahagian cotyledon untuk proses percambahan. Okey, jadi makanan yang disimpan dalam cotyledon tu digunakan dahulu. Okey, kemudian kita lihat bahagian B ni ada rapidly increase kan? Ada pertumbuhan yang rapidly increase. Okey, apa maksudnya? Di sini peringkat peningkatan jisim kering, di mana kadar pertumbuhan meningkat dengan cepat, dan ini berlaku disebabkan oleh tumbuhan telah menjalankan fotosintesis. Okey, pada peringkat ini tumbuhan dah ada daun. Jadi bila dah ada daun, maka tumbuhan boleh menjalani proses fotosintesis. Maka kadar pertumbuhan meningkat dengan cepat. Okey, seterusnya bahagian C, di sini kita lihat jisim keringnya malar, okey, menunjukkan kadar pertumbuhannya sifar. Okey, di sini tumbuhan pada peringkat ini matang. Okey, kita kenali sebagai tumbuhan matang. Okey, seterusnya di akhir sekali pada peringkat D, kita lihat graf dia menurun. Okey, bermaksud penurunan jisim kering. Dia berlaku secara perlahan-lahan disebabkan oleh penuaan kadar fotosintesis rendah, keguguran daun dan bunga serta penyebaran biji benih. Seterusnya ialah lengkung pertumbuhan tumbuhan dui musim. Lengkung pertumbuhan berbentuk dua lengkung sigmoid yang digabungkan bersama. Cuba anak-anak lihat di sini ada dua lengkung sigmoid. Ini yang pertama dan ini yang kedua. Dia digabungkan bersama. Okey, kita lihat dulu musim pertumbuhan pertama. Tumbuhan menghasilkan daun, berlakunya fotosintesis dan makanan disimpan di dalam umbisi. Kita lihat pula musim pertumbuhan kedua, di mana makanan disimpan, makanan simpanan digunakan untuk menghasilkan bunga dan biji benih. Tadi makanan disimpan di dalam umbisi kan? Kemudian untuk pertumbuhan kedua, makanan simpanan tadi dia akan digunakan untuk menghasilkan bunga dan biji benih. Seterusnya, lengkung pertumbuhan tumbuhan saka. Di sini kita lihat ada lengkung pertumbuhan yang terdiri daripada jujukan sigmoid yang kecil. Okey, kita lihat di sini ya. Ada macam bentuk lingkar-lingkar ni kan. Ini sigmoid, jujukan sigmoid yang kecil. Okey, lengkung pertumbuhan pada setiap tahun berbentuk sigmoid. Pertumbuhan berlaku sepanjang hayat. Kadar pertumbuhan adalah tinggi pada musim bunga dan musim panas. Keamatan cahaya yang tinggi meningkatkan kadar fotosintesis. Kadar pertumbuhan menurun pada musim sejuk. Baiklah, tiba masanya kita buat ulang kaji selepas kita mempelajari bab yang pertama ini. Okey, cikgu dah telah menyediakan beberapa soalan formatif untuk untuk jadikan sebagai bahan ulang kaji kepada anak-anak. Okey, baik kita jawab soalan pertama dahulu. Okey, soalan pertama, rajah 1 menunjukkan keratan rentas membujur. Okey, hujung pucuk tumbuhan eudicot. Ini dia punya apa yang diberilah. Okey, maklumat yang diberi. Keratan rentas membujur hujung pucuk tumbuhan eudicot. Soalannya ialah namakan zon 1, zon 2 dan zon 3. Ni zon 1, zon 2 dan zon 3. Jadi soalan ni anak-anak perlu mengingatlah zon 1 ni jawapan dia apa? Zon siapalah zon 3? Okay, kita lihat jawapannya. Zon 1 ialah zon sel division, sel pembahagian sel. Okay, zon pembahagian sel. Yang kedua, zone of cell elongation. Maksudnya zon sel pemanjangan sel. Okay,
zon pemanjangan sel. Dan zon ketiga dikenali sebagai zon pembezaan sel. Okey, ini cuma just namakan saja. Okey, yang kedua, soalan A1, lukis satu sel untuk mewakili zon 1 dan zon 2. Lukis satu sel. Bentuk sel pada zon 1 macam mana? Bentuk sel pada zon yang kedua macam mana? Di mana kita tahu bahawa zon 1 tu ialah zon cell division. Manakala zon kedua tu kita dah tahu bahawa dia merupakan zon cell elongation. So kita lukis satu sel yang menunjukkan, yang mewakili zon-zon berikut. Okey, kita lihat jawapan dia. Ini dia zon 1. Kita lukis macam ni. Okey, ada dinding sel, kemudian ada nukleus, sitoplasma, sel wall semua tu. Okey. Anak-anak kena lukis small vacuole di sini. Okey, small vacuole. Kemudian untuk zon yang kedua, lukis sama juga. Kita ada sel wall, sitoplasma, nukleus, dan yang berbezanya di sini ialah vacuole dia. Okey, untuk zon kedua, vacuole dia kena besarkan, lukis besar, disebabkan oleh smaller vacuole combine to form a larger vacuole. Okey. Okey, seterusnya soalan yang kedua, nyatakan perbezaan antara sel pada zon 1 dan sel pada zon 2. Perbezaan antara sel zon 1 dan zon 2. Okey, kita lihat perbezaan dia. Pertama, okey, sel pada zon 1 mempunyai nukleus yang besar berbanding dengan nukleus yang dijumpai pada zon kedua. Okey, kemudian kebanyakan sel di zon 1 mempunyai vakuole yang kecil. Tadi kan yang anak-anak lukis tadi ada vakuole yang kecil-kecil kan? Manakala sel di zon kedua mempunyai vakuole yang besar. Okey. Seterusnya kita lihat soalan C. Lukiskan keratan rentas pucuk X dan Y. Ini dia. Keratan rentas pucuk X dan Y. Okey. Kita lihat macam mana jawapan dia. Ini dia. Okey. Pucuk kan? Ni bentuk dia. Kita lukis bulat. Kemudian pastikan ada primary xylem. Kemudian kita ada primary phloem. Okey. Xylem dekat dalam, phloem dekat luar. Okey. Kemudian ada cambium. Okey. Kemudian jangan lupa ada epidermis, cortex dan juga pith. Okey. Kemudian soalan seterusnya. Okey, soalan D. Setelah beberapa tahun, tumbuhan tersebut mengalami pertumbuhan sekunder. Lukis keratan rentas batang pokok tumbuhan yang mengalami pertumbuhan sekunder. Kita dia suruh lukis lagi. Lukis keratan rentas batang. Okey, pokok tumbuhan yang mengalami pertumbuhan sekunder. Okey, dia suruh lukis keratan rentas batang pokok. Jadi jawapannya ialah ini dia. Okey, pertumbuhan sekunder kita mesti ada secondary lah secondary phloem, secondary xylem. Jadi di sini anak-anak lukis secondary phloem. Okey, ada di sini. Kemudian primary phloem ada di bahagian luar ni Okey, secondary xylem di sini. Okey, di sini. Kemudian secondary primary xylem, okey di sini. Kemudian ada cork cambium, okey, cork cambium dan last sekali cortex. Okey, seterusnya. Okey, seterusnya soalan kedua. Rajah menunjukkan lengkung pertumbuhan sejenis tumbuhan yang hidup di kawasan iklim sederhana. Kenal pasti tumbuhan dan nyatakan satu contoh tumbuhan yang mempunyai lengkung pertumbuhan seperti rajah 3. Okey, kita lihat di sini rajahnya ialah graf berbentuk sigmoid. Okey, graf berbentuk sigmoid. Okey, jadi jawapannya ialah nyatakan kenal pasti jenis tumbuhan. Jawapannya tumbuhan semusim dan nyatakan satu contoh cikgu bagi watermelon ataupun tembikai. Okey, soalan kedua. Mengapakah terdapat perbezaan bentuk lengkung pertumbuhan pada minggu P dan minggu Q?
Okey, ini dia minggu P dan ini minggu Q. Kenapa terdapat perbezaan lengkung pertumbuhan? Okay, kita lihat dulu P. The dry mass decrease because food stored in cotyledon is used for germination before the leaf emerge to carry photosynthesis. Maksudnya, jisim kering berkurang kerana makanan yang disimpan di dalam cotyledon digunakan untuk percambahan sebelum tumbuhnya daun, okey, untuk menjalani proses fotosintesis. Okey, untuk bahagian Q pula, dia kata there is increase in dry mass. Ada peningkatan jisim, okey, di bahagian Q. The rate of growth increase rapidly. Kadar pertumbuhan meningkat dengan cepat. This is because, ini kerana the plant has carried out photosynthesis. Jadi pada peringkat Q ni, pada lengkung Q ni dah ada daun, maka tumbuhan ini dah dapat menjalani proses fotosintesis. Sebab itulah the rate of growth increase rapidly. Baiklah. Okey, seterusnya C. Rajah menunjukkan peringkat-peringkat pertumbuhan dalam batang pokok Eudicot. Okey, batang pokok Eudicot. Kita ada tisu Z, kemudian ada K, L, M dan juga N. Okey, namakan tisu Z. Kalau ditanya namakan, kita bagilah namakan. Nama dia vascular, cambium vascular kan? Cambium vascular. Okey. Terangkan perkembangan tisu Z daripada peringkat K hingga peringkat L. K hingga L. Kalau kita tengok cambium vascular ni, yang gelung dekat tengah dia ni, kita dapati dekat L ni dia macam satu gelung yang lengkap kan? Daripada satu sampai dekat L ni, peringkat L dia dah jadi macam menjadi satu gelung yang lengkap. Okey, kita lihat jawapan dia. Sel cambium vascular membahagi secara mitosis dengan aktif. Okey, kedua, sel cambium vascular akan bergabung. Dia bergabung kan daripada satu, dia bergabung jadi satu. Okey, membentuk gelang yang lengkap. Okey, soalan ketiga. Ramalkan kesan yang akan berlaku kepada tumbuhan tersebut jika tisu Z gagal terbentuk. Ramalkan kesan. Apa yang berlaku sekiranya tisu Z itu gagal terbentuk? Jadi, jawapannya ialah, tumbuhan tersebut tidak boleh menjalani pertumbuhan sekunder. Maka, bila tiada pertumbuhan sekunder, maka takkan adalah pembentukan xylem dan phloem sekunder. Okey, dah tak ada pembentukan xylem dan phloem sekunder. Oleh itu, diameter batang tidak meningkat. Okey, tidak membesarlah kan diameter dia. Kemudian tumbuhan tidak dapat sokongan. Okey, tidak mendapat sokongan mekanikal. Okey, dan mempunyai jangka hayat yang pendek. Ini sekiranya berlaku sekiranya tisu Z gagal terbentuk. Okey, seterusnya, rajah menunjukkan keratan rentas sebatang pokok yang terdapat di negara beriklim sederhana. Gelang tahunan terbentuk daripada gabungan gelang gelap dan juga gelang cerah. Okey, gelang gelap dan juga gelang cerah. Anggarkan usia pokok tersebut dan terangkan pembentukan gelang tahunannya. Okey, kita anggar dengan cara kita mengira lah. Jom kita kira sama-sama. Okey, ada di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okey, 9. Jadi anggarannya ialah 9 tahun. Okey, anggarannya lebih kurang 9 tahun. Kemudian, soalan seterusnya, terangkan pembentukan gelang tahunannya. Jadi, penerangannya ialah, pertama, pada musim bunga, apabila bekalan air dan cahaya matahari mencukupi,
Xilem sekunder yang dihasilkan adalah besar dan berdinding nipis. Maka, tisu xilem yang terbentuk pada musim ini berwarna cerah. Yang ni lah berwarna cerah. Yang cikgu tunjuk ni. Yang ni ni. Okey, kemudian pertumbuhan yang kurang sesuai pada musim panas dan kering, menyebabkan xilem sekunder yang dihasilkan adalah kecil dan berdinding tebal. Maka, tisu xilem yang terbentuk adalah berwarna gelap. Yang ni. Ni. Nampak tak? Okey. Yang bahagian ni. Yang kita nampak urat dia terang ni kan. Ni maksudnya tisu xilem yang terbentuk tu berwarna gelap. Okey. Okey, soalan seterusnya. Industri perkayuan di Malaysia ialah penyumbang besar kepada sektor komoditi, iaitu dengan pendapatan ekspor bernilai RM23.2 bilion pada tahun 2017. Bagaimanapun, perolehan sektor ini mencatatkan penurunan pada tahun 2018 disebabkan kekurangan bahan mentahnya. Antara inisiatif yang dijalankan oleh pihak kerajaan untuk mengatasi masalah ini adalah dengan membuka ladang hutan akasia. Pada pendapat anak-anak, mengapakah pokok akasia digunakan untuk mengatasi masalah yang tersebut? Untuk mengetahuan anak-anak, gambar ini merupakan sejenis pokok yang dikenali sebagai pokok akasia. Cikgu ada cari beberapa contoh gambar yang mana gambar ini merupakan bunga pokok akasia. Okey. Kemudian ni biji benih dia. Okey, ni biji benih dia dan ni daun dia lah. Kalau anak-anak dapat kenal pasti, kita biasa jumpa ni kan, jumpa pokok macam ni sebab pokok akasia memang senang tumbuh. Okey. Jadi inisiatif kerajaan dia membuka ladang hutan akasia. Kenapa dia membuka ladang hutan akasia? Apa specialnya pokok akasia ni? Okey, mari kita lihat jawapan dia. Okey. Baiklah. Jawapannya, pokok akasia ni merupakan pokok saka ya, berbatang keras dengan batang yang tumbuh menegak. Kalau menegak ni memang cantiklah untuk buat perabot semua kan. Okey. Kemudian akasia adalah pokok yang tumbuh dengan cepat. Sebab itulah kerajaan membuat hutan pokok akasia kan, hutan akasia. Jadi sebab pokok ni tumbuh dengan cepat, maka kita dapatlah hasil kayu yang berkualiti. Sebab pokok akasia ni kayu dia berkualiti, jadi dia tumbuh dengan cepat, cepatlah kita dapat hasilnya. Okey? Dan mendapatkan hasil kayu berkualiti tinggi untuk industri pembuatan pulpa dan juga kertas. Okey? Tinggi pokok akasia ni boleh mencapai 30 meter dengan diameter hingga 1 meter. Okey? Diameter lebar dia lah besarlah tu maknanya. Dan 30 meter tinggilah Okey? Seterusnya, pokok akasia juga merupakan pokok yang tahan lasak dan boleh tumbuh di tanah terbiar. Ini kelebihan pokok akasia. Tak perlu nak jaga dengan sedetail-detailnya, tak perlu nak jaga apa, nak beri siram apa sebab dia tahan lasak. Okey? Kemudian, pokok akasia ditanam semula untuk tujuan perhutanan semula kerana pokok ini cepat membesar dan mempunyai kualiti kayu yang bermutu tinggi. Seperti yang macam cikgu cakap tadilah dekat atas ni, yang poin kedua ni dia cepat membesar. Okey, boleh ya anak-anak? Inilah contoh pokok akasia. Kecil je kan? Tak jumpa cari yang besar. Okey. Okey anak-anak, kita telah sampai ke penghujung bab. Okey, di akhir bab, cikgu ingin imbas kembali memori anak-anak di mana kita telah mempelajari organisasi tisu tumbuhan dan juga pertumbuhan.
Okey, kita telah sentuh berkenaan dengan organisasi tisu tumbuhan, tisu meristem dan pertumbuhan dan juga lengkung pertumbuhan. Okey, untuk organisasi tisu pertumbuhan, cikgu telah ajar tisu meristem dan juga tisu kekal. Tisu meristem terdiri daripada tisu meristem apex dan juga tisu meristem lateral. Untuk tisu kekal pula, kita ada 3 iaitu tisu epidermis, tisu asas yang terdiri daripada parenkima, kolenkima dan tisu sklerenkima. Manakala tisu vaskular pula terdiri daripada tisu xylem dan juga tisu phloem. Kemudian tisu meristem dan pertumbuhan terdiri daripada tisu meristem. Tisu meristem kita ada tisu meristem apex di mana kita ada di hujung pucuk dan juga di hujung akar. Kemudian meristem lateral, kita ada cambium vascular dan juga cambium gabus. Untuk zon pertumbuhan sel, cikgu telah sentuh berkenaan dengan zon pembahagian, zon pemanjangan dan juga zon pembezaan sel. Dan jenis pertumbuhan pula kita ada pertumbuhan primer dan pertumbuhan sekunder. Dan akhir sekali pada video kali ini, cikgu ada terangkan berkenaan dengan jenis tumbuhan berdasarkan kitar hidup serta lengkung pertumbuhan. Di mana kita ada tumbuhan semusim, tumbuhan dui musim dan juga tumbuhan saka. Okey. Sekian dahulu daripada Cikgu Fanida. Kita jumpa lagi di bahagian lain iaitu bab 2 tingkatan 5 QSSM. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.